A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, apa khabar anak-anak ustazah semua? Semua sihat? Alhamdulillah. Dah kita menunaikan salat maghrib. Insya baru saja berkumandang azan bagi negeri Perlis. InsyaAllah Ustazah mendoakan anak-anak semua sihat, dilindungi Allah, dipelihara daripada wabak, dan juga berada dalam limpahan rahmat bersama keluarga. InsyaAllah pada malam ni anak-anak juga berkesempatan untuk meneruskan kelas. Kita masih ada 26 orang, 27 orang daripada jumlah kita yang 40 orang lebih. Walau bagaimanapun Ustazah memahami minggu ini minggu peperiksaan, betul? Ujian ni kan? Okey, bagi pelajar tingkatan 4 yang selesai menjalani ujian, ada yang disebut sebagai mastery, ada yang ujian setara, ada ujian selaras. Walau bagaimanapun pada minggu ini dan minggu sebelum Raya Haji, ada yang next week. Alhamdulillah, Masya Allah. Okay, Ustazah ucapkan selamat maju jaya dalam ujian. Dan Ustazah ada buat Google Drive untuk bantu anak-anak dari aspek nota. Dan Ustazah cuba upload latihan tubi yang ada skema jawapan untuk bantu anak-anak tengok kaedah menjawab soalan bagi tingkatan 4. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan pada malam ini. Ustazah faham ada yang telah pelajari tajuk Kerajaan Abbasiyah, tapi kita sama-sama ulang kaji bagi yang dah belajar. Yang belum belajar ni adalah tajuk yang menarik lah untuk dipelajari. Dan sebenarnya tajuk Abbasiyah ini pada sistem KSSM sebelum ini, maksudnya KBSM sebelum ini, pada tahun lepas lah kita kata berakhirnya KBSM, Kerajaan Abbasiyah dipelajari masa tingkatan 5. Tetapi pada sistem pemurnian silibus KSSM yang baru, Abbasiyah diturunkan silibusnya pada tingkatan 4. Maksudnya tingkatan 4 dah kuasai Khulafa' ar-Rasyidin, Umayyah dan Abbasiyah. Tiga-tiga kerajaan yang sangat signifikan dan memberi ibrah yang besar pada kita. Ya, tingkatan 5 nanti anak-anak akan pelajari kerajaan Uthmaniyah. Uthmaniyah adalah satu silibus baru bagi anak-anak sistem KSSM. KBSM sebelum ni kita tak belajar langsung tentang sistem Uthmaniyah. Hanya dipelajari dalam buku sejarah. Ya, insya-Allah diterjemahkan dalam pengajian sirah dalam pendidikan Islam supaya kita melihat ibrah daripada aspek sudut pandang agama. Dia ada sudut pandang sejarah. Sudut pandang sejarah mungkin dilihat kepada nilai-nilai ketamadunan. Angle yang berbeza. Tetapi pada sudut agama, apakah keperluan kita mempelajari sirah? Sirah merupakan aspek yang penting dalam pembangunan jasmani, fizikal ataupun kita kata intelek generasi dengan memahami ibrah, pengajaran-pengajaran yang dapat diambil daripada sejarah. Sebab itu agama tidak boleh terpisah dengan sejarah, sirah. Ya. Sebab itu dimasukkan ulangan bagi tajuk sejarah ini, tajuk tamadun Islam telah dipelajari dalam subjek sejarah, subjek sejarah, kemudian diulang pula serba sedikit dalam pendidikan Islam. Ya, pendidikan Islam tidak mendetailkan secara, kita kata secara detail, fakta-fakta penting, cuma kita melihat kepada apakah sumbangan dan apakah jatuh bangunnya kerajaan tersebut, kemudian apakah pengajaran yang kita nak ambil sebagai aktibar yang boleh kita aplikasi dalam kehidupan. Ya, sirah ini memberi kesan kepada pembinaan generasi. Ya, kalau kita tak mengenali sirah Rasulullah, kita kadang-kadang kita tak tahu
apakah pedoman kita, garis panduan kita, ya. Jadi kita perlukan kepada sudut pandang sirah untuk kita punya move forward kita, pergerakan kita, pedoman kita untuk dilakukan dengan menilai kehidupan sebelumnya. Sebab itu kita kata kehidupan kita hari ini adalah sejarah pada masa akan datang, kan? Jadi insya-Allah kita pelajari sebersikit berkenaan Kerajaan Abbasiyah yang sangat menarik. Pemerintahannya agak lama, cuma aspek yang kita pelajari mungkin agak ringkas, ya. Baik anak-anak sekalian, boleh lihat dalam nota dan insya-Allah Ustazah buat rakaman untuk bantu bagi kawan-kawan kita yang tak dapat masuk kelas sebagai persediaan yang hendak menduduki ujian esoknya. Jadi insya-Allah kita lihat sebersikit apakah itu sejarah Kerajaan Abbasiyah. Kerajaan Abbasiyah mengambil nama sempena bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Baik. Siapakah asal nama penubuhan? Nama penubuhan bersempena nama bapa saudara Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Baik. Siapakah pengasas Kerajaan Abbasiyah ini? Kerajaan Abbasiyah ini diasaskan oleh Abu Al-Abbas bin Muhammad bin Ali As-Safah. Maksudnya nama pengasas ni penting. Dan nama itu perlu diingat secara penuh. Maksudnya nama penuh dia Abu Al-Abbas. Namanya Abu Al-Abbas bin Muhammad. Nama bapanya Muhammad bin Ali As-Safah. Nama datuknya Ali As-Safah. Baik. Nama ini adalah nama pengasas Kerajaan Abbasiyah. Ya, walaupun pengasas juga nama Abbas, nama Kerajaan Abbasiyah ni agak kita kata dilihat sebagai nama penting, dilihat kepada sangkut paut dengan Nabi SAW dari aspek nama bapa saudara. Ya. Kalau kita kata pengasas pun nama Abbas juga, kan? Boleh jadi Abu Al-Abbas ini adalah keturunan daripada keturunan Al-Abbas, ya, bin Abdul Muttalib. Kadang-kadang ada signifikan kenapa nama itu dibentuk. Kenapa kita tidak katakan bahawa pengasas Abu Al-Abbas, kerajaannya Abbasiyah adalah sempena namanya. Sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi sempat memerintah dengan kerajaan Ayyubiyah. Maksudnya nama bapaknya. Salahuddin namanya bin Ayyub. Ayyub tu nama bapanya. Jadi mungkin signifikan nama diambil kerana nama pengasas. Ya, tapi kalau kita lihat kat sini, penubuhan, asal penubuhan sempena nama bapa saudara Nabi. Boleh jadi keturunan kepada bapa saudara Rasulullah Al-Abbas ini. Tempoh memerintah lama, kita kata hampir kalau 1000 tahun disebut sebagai satu kurun. Betul, satu abad 1000. Betul, takut saya silap. Abad dengan kurun. Kalau 1000 tahun disebut sebagai kurun atau abad? Abad, kan? Satu abad. Satu abad 1000 tahun. Betul. Lima Ustazah yang silap. Ya? Satu abad 1000 tahun maksudnya setengah abad pemerintahan Abbasiyah. Selama hampir lebih daripada 500 tahun. 524 tahun. Keluasan kerajaan lebih kurang saja pembesaran Umayyah, benua Afrika, Asia, Eropah. Ya. Perluasan kuasanya, dan dikekalkan dengan kuasa tersebut. Kemudian bilangan khalifah, kalau kita tengok Umayyah 14 orang, Khalifah Abbasiyah seramai 37 orang. Selama 500 tahun, 37 orang. Kita rasa kalau kata 37 orang jadi khalifah ni, boleh tahan mungkin seseorang mengambil masa 20 tahun, 20 tahun memerintah. Khalifah yang terkenal yang kita pelajari daripada 37 hanya 4 orang, iaitu pengasas Abu Al-Abbas bin Muhammad bin Ali As-Safah. Kemudian yang kedua, Abi Ja'far Abdullah Muhammad bin Ali As-Safah. Yang ketiga, Harun Ar-Rashid.
bin Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur Al-Abbas. Yang keempat, Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi. Bermakna ini adalah sistem monarki keturunan. Baik. Khalifah pertama Abu Al-Abbas bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Khalifah terakhir ialah Abu Ismail Muhammad Al-Mu'tasim bin Harun Ar-Rashid. Itu adalah nama pemerintah terakhir, iaitu pemerintah yang ke-37. Baik. Pusat pemerintahan, kalau kita belajar Umayyah di Syria, iaitu utara negara Hijaz, sebelah utara tanah Hijaz, utara Mekah. Mekah, Madinah adalah pemerintahan Khulafaur Ar-Rasyidin. Umayyah memerintah sebelah utara, iaitu di Damsyik, Syria. Okey, manakala pusat pemerintahan Abbasiyah ini di Baghdad, Iraq. Baghdad, Iraq ini sempat diperintah oleh kerajaan Saidina Ali dan Hasan dan Husin. Hasan dan Husin menetap di Kufah, Iraq. Maksudnya Baghdad adalah kota Iraq, dan di situlah kita kata penumpuan kepada pembangunan perluasan kerajaan Abbasiyah bertumpu di negara Iraq. Iraq ni berhampiran negara Parsi sebelah Iran, dikenali sebagai negara teluk. Mari kita lihat kedudukannya. Okey, Ustazah tunjuk circle ni. Harapnya nampaklah pen ni. Okey, Iraq kat sini. Di sini Mekah, kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin. Khulafa Ar-Rasyidin, Syatul KIR. Kemudian di sebelah utara ini adanya Syria, iaitu kerajaan Damaskus ataupun Damsyik. Ustazah tulis Umayyah kat sini. Di sini Umayyah lah. Kemudian Iraq di sebelah kita kata bersebelahan lah, di kawasan tanah Hijaz, Iraq. Ustazah nak tulis kat sini Abbasiyah. Dia Iraq dengan Iran ni bersebelahan. Negara Parsi ialah negara Iran. Iraq bersebelahan dengan negara Parsi. Baik. Sebab tu kita kata sumbangan banyak orang Arab Parsi. Orang Parsi bukan orang Arab, disebut sebagai orang bukan Arab yang banyak menyumbang dalam perluasan kuasa Abbasiyah. Dari aspek sumbangan, kita tengok nanti. Ini kedudukannya lah. Dan kita tengok Uthmaniyah nanti. Uthmaniyah berada di mana? Uthmaniyah akan berada di sini. Kerajaan Uthmaniyah. Dia akan ada dua. Kalau kita lihat Umayyah juga ada kota di sebelah Cordova. Cordova di sini, di sebelah Spanyol. Ini Umayyah pada pemerintahan tahap pertama di Syria, kemudian perluasan kuasa ni sehingga ke Cordova. Di Cordova di sini, di sini Turki. Uthmaniyah, Anatolia sebelah sini. Turki Uthmaniyah. Okey, baik. Kalau kita lihat, Ustazah sekadar nak ulang kaji sahaja. Ketika Mekah, ni Mekah di sini, kerajaan Khulafa Ar-Rasyidin, Mekah, Madinah. Ini adalah negara Habsyah. Habsyah di sini, Ethiopia. Bagaimana keadaan umat Islam mohon suaka politik, ataupun kita kata mohon perlindungan daripada kerajaan Najasyi daripada negara Habsyah. Hari ini dikenali sebagai Ethiopia. Bagaimana orang Arab pada zaman Rasulullah dah naik kapal menjermagi Laut Mediterranean ataupun Laut Merah. Laut Mediterranean di atas ni. Atas ni sebagai Laut Mediterranean. Ini Laut Merah dan menuju ke Habsyah, minta perlindungan daripada kerajaan Kristian. Kerajaan Nasrani, kerajaan Nasara, Habsyah. Hari ini disebut sebagai Ethiopia. Bawah Ethiopia ni negara Sudan. Kalau Ustazah tidak silap, telah katakan peta dunia kita macam itulah. Maksudnya zaman Rasulullah lagi dah ada kapal. Kalau tidak, bagaimana mereka hendak menyeberangi laut yang luas, Laut Merah, untuk mendapat suaka politik perlindungan daripada kerajaan Habsyah.
Mekah, di sinilah Yaman. Yaman duduk di bawah ya. Kat sini ada pelabuhan Aden dipanggil pelabuhan Yaman bagi orang dahulu yang menaiki kapal pergi menunaikan haji, mereka akan singgah di pelabuhan di sini, pelabuhan Yaman untuk turun, tukar kapal, ada kapal yang kecil akan masuk ke Jeddah ke sini. Jadi ini sebersikitlah berkenaan dengan kedudukan, dan kalau lihat kat sini peta ni, kat sini Mesir ya. Mesir, kalau kita belajar sejarah Mesopotamia, sejarah Mesir purba kan, sebab itu kalau sebut Babylon adalah negara Iraq. Ya, bila kita kata di antara kerajaan-kerajaan purba, iaitu kerajaan Babylon, Babylon adalah kerajaan Iraq yang kita kata maju, moden, dan juga dijadikan kota besar ketika pemerintahan Abbasiyah. Itu di antara sangkut paut dengan kerajaan purba. Okey, tak apa. Kita teruskan berkenaan dengan khalifah kerajaan Abbasiyah yang terkenal. Kita terus masuk sebab apa? Buku teks kita hanya sentuh sedikit sahaja sebab kita nak lihat pada ibrah. Ya? Sebab tu kita kadang-kadang perlu menghayati sirah untuk dapatkan kita kata hamasah, semangat, jihad dan juga sudut pandang agama pada kita kata kekuatan orang dahulu, kekuatan umat Islam dahulu untuk dijadikan iktibar kepada umat generasi hari ini. Okey, kita lihat Abu Al-Abbas bin Muhammad bin Ali As-Safah merupakan khalifah pertama yang memerintah selama 4 tahun 9 bulan, iaitu selepas kerajaan Umayyah 132 Hijrah sehingga 136 Hijrah. Okey, sumbangannya tidak banyak. Kita kata lebih kepada penubuhan asas kerajaan Abbasiyah. Ya. Kemudian lebih kepada menjaga keamanan sebab negara terlalu, bila kita perluasan kuasa, kita takluk, jadi banyak pemberontakan berlaku. Jadi lebih kepada mewujudkan keamanan. Kemudian serangan daripada luar Parsi dan Byzantine. Ya. Dan Ustazah nak mengesahkan Byzantine adalah negara Eropah ke? Boleh sahkan tak untuk Ustazah? Sebab kamu belajar sejarah mungkin lebih update lah. Byzantine Eropah ke? Boleh sahkan tak dengan Ustazah? Byzantine kerajaan apa? Ya, boleh jadi Byzantine adalah kerajaan Eropah. Ya. Rom, Parsi, Rom, Yunani, ya. Kita kata Romawi, ya, kerajaan Rom, Itali dan sebagainya adalah di bawah satu perluasan Byzantine. Parsi yang saya sebut tadi Iran. Ya. Baik. Yang ketiga, menstabilkan keamanan dalam negara. Lebih kepada memperkuatkan, memperkukuhkan keamanan. Kemudian kita lihat pemberontakan dalaman daripada golongan Islam sendiri dan Khawarij. Kita faham, kita sebagai umat Islam, dalam umat Islam sendiri ada serpihan-serpihan golongan-golongan yang suka berontak, iaitu Syiah dan Khawarij. Ustazah ada ceritakan sebelum ni berkenaan dengan kewujudan Syiah. Ya, Syiah diwujud pada zaman Khulafa Ar-Rasyidin lagi. Yang diasaskan oleh Abdullah bin Sabah. Ya, Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi yang masuk Islam, yang juga merupakan golongan yang berdamping dengan Abdullah bin Ubay, ya, ketua munafik di Madinah. Ya, jadi kita tahulah jadi siapakah yang mempengaruhi pemikiran-pemikiran mereka. Sebab orang Yahudi ni dia kadang-kadang dia ada ego daripada agama asal. Ya, bila masuk agama baru, dia ada ego dia sendiri. Jadi sebab itu kita nampak golongan Syiah ni nampak melampau sikit. Ya. Dan juga Khawarij adalah serpihan yang keluar daripada Syiah. Mereka juga sama-sama berbalah, masih berbalah walaupun atas nama Islam, tapi disebabkan akidah mereka tidak satu. Akidah Khawarij berbeza dengan akidah Syiah, dan mereka ini adalah golongan yang berbeza akidah dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu sampai sekarang kita tak boleh bersatu aspek kesatuan akidah. Baik. Okey, Abu Ja'far Abdullah Muhammad bin Al-Mansur merupakan khalifah yang kedua, yang juga terkenal. Yang pertama Abu Abbas
Ya, Abu Abbas bin Muhammad bin Ali As-Saffah. Yang kedua, Abu Ja'far Abdullah Muhammad bin Ali Al-Mansur, khalifah kedua. Memerintah agak lama, 22 tahun, daripada 136 Hijrah hingga 158 Hijrah. Dan kalau kita lihat di sini, kalau ikut, siapakah yang main peranan untuk ubah pentadbiran, yang mengubah kota pentadbiran? Abu Ja'far yang main peranan. Kalau tengok kat sini sumbangannya, Abu Ja'far ini yang pindahkan pusat pentadbiran kerajaan daripada Damsyik ke Baghdad. Maksudnya pada zaman Umayyah lagi, Baghdad dah maju. Ya, Baghdad juga kita kata ditadbir oleh kalau kita tengok kisah Hasan dan Husain, mereka berada di Kufah, di Baghdad, Iraq. Maksudnya Damsyik, Syria maju, pemerintahan Muawiyah sangat maju. Pada masa yang sama, Iraq juga menunjukkan sebuah kerajaan yang juga maju. Cuma nak ubah kota tu, nak isytihar kota mana yang menjadi ketua ibu negara kerajaan Abbasiyah. Daripada Damsyik dipindahkan ke Baghdad. Baghdad bukan mula timbul, tapi sebenarnya dah ada dah sebuah kota yang agak maju. Kemudian apa sumbangan Abu Ja'far? Sistem cukai. Okey. Yang ketiga, bila ada sistem cukai, mesti kita tahu ada pertanian, ya. Cukai tanah tu. Kemudian sistem pengairan dan saliran. Ada pengairan dan saliran. Kemudian kita tengok sumbangan Abu Ja'far ini adalah pembinaan Masjid Asy-Syarqiyah. Masjid yang agak popular lah, ya, sebagai pusat aktiviti dakwah. Kalau kita lihat di sini, tidak dinyatakan pusat itu di mana, Masjid Asy-Syarqiyah itu di mana. Cuma disebut sebagai pusat aktiviti dakwah. Mungkin itu adalah masjid di kota Baghdad. Yang kelima, membina hospital kemudahan. Yang keenam, memperkukuhkan kekuasaan terhadap wilayah Byzantine. Perkukuhkan kekuasaan di negara Eropah. Byzantine ni satu wilayah yang besar. Dan Ustazah meletakkan gambar untuk mudah kamu ingat. Kalau keamanan, Ustazah buat gambar perang ni lah, untuk kamu nampak sumbangan kepada Abu Abbas. Manakala Abu Ja'far, Ustazah tunjuk gambar masjid sebagai pengenalan, untuk mengenali tokoh khalifah kedua, iaitu pembinaan Masjid Syarqiyah, pemindahan kota pentadbiran daripada Damsyik ke Baghdad. Baik. Yang ketiga, khalifah yang ketiga iaitu Harun Ar-Rasyid. Yang ni agak popular. Harun Ar-Rasyid adalah pemerintah yang popular pada zaman tamadun kerajaan Abbasiyah, ketika mana kerajaan Eropah, Rom dan Yunani berada di dalam zaman gelap. Ustazah rasa kamu lebih arif dari segi perkembangan sejarah, perbezaan zaman gelap di Eropah. Jadi Harun Ar-Rasyid inilah pemerintahan yang di mana adanya imam mazhab fiqh kita, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Pada tahun ini mereka juga berada pada zaman tersebut. Kemudian kita kata adanya tokoh-tokoh besar, Imam Al-Ghazali, Ibn Sina, Al-Khawarizmi dan sebagainya. Tokoh-tokoh ilmuwan ni banyak hidup pada zaman Harun Ar-Rasyid, kerana Harun Ar-Rasyid ni dia suka pada ilmu. Jadi Ustazah lukis ni, Ustazah letak satu lukisan yang menunjukkan pengenalan kepada tokoh ini, iaitu suka pada ilmu. Harun Ar-Rasyid bin Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur Al-Abbasi. Maksudnya dia adalah cucu kepada Al-Abbas pengasas tadi. Merupakan khalifah kelima, memerintah selama 23 tahun. Kalau kita tengok, dia perkemaskan saja. Sistem cukai dah dibina oleh kerajaan Abu Ja'far. Berpandukan kitab Al-Kharaj. Kitab Al-Kharaj ini ditulis oleh Imam Hanafi. Imam Hanafi, dia seorang saudagar, seorang businessman. Jadi dia pakar dalam bidang ekonomi. Jadi dituliskan, beliau menulis, ulama besar ini menulis kitab Al-Kharaj, iaitu kitab cukai. Maksudnya rujukan utama dalam perlembagaan adalah kitab para ulama. Dia jadi undang-undang negara tersebut, yang ditulis oleh Imam
Hanafi. Okey, kemudian mewujudkan jawatan Ketua Hakim Negara, Qadi Al-Qudah, gelarannya sangat istilahnya sangat penting, Qadi Al-Qudah. Qadi kita sebut Tok Kadi kan. Okey, kena ingat Ketua Hakim Negara, Qadi Al-Qudah. Membina membina Baitul Hikmah yang dikenali sebagai library ataupun perpustakaan agung. Perpustakaannya disebut sebagai Baitul Hikmah. Kalau perbendaharaan negara disebut Baitul Mal. Tu nampak perkataan Baitul. Baitul ni maksud dia rumah. Ya, rumah hikmah, iaitu perpustakaan. Yang keempat, menjadikan Baghdad sebagai pusat one-stop center, pusat tumpuan, iaitu perdagangan, ilmu, kebudayaan. Kebudayaan ni seni lah. Seni ukir, seni kepada bangunan, kita kata pada zaman Umayyah kan banyak seni-seni ukir kan, yang kita pelajari pada zaman Ustazah cuba nak ingat balik daripada Umayyah. Tokoh khalifah yang suka pada seni ukir tu, yang banyak dikembangkan pada zaman Harun al-Rashid, aspek seni. Kemudian yang kelima, membina kemudahan awam, banyak bina farmasi dan juga universiti lah, pusat pengajian. Okay. Yang keenam, menubuhkan Majlis Al-Munazarah sebagai penyelidikan ilmu agama. Majlis Al-Munazarah, kena ingat istilah-istilah ni penting untuk kita mengingat term-term sebagai apakah sumbangan pada khalifah tersebut. Jadi kalau atas gambar ni boleh ingat agaknya, mudah-mudahan kalau Ustazah nak bagi kamu ingat balik, Khalifah Harun al-Rashid, dia kemas kini sistem cukai. Kemudian wujudkan Hakim Qadi Al-Qudah, membina pustakaan, iaitu nama dia Baitul Hikmah, Baghdad sebagai one-stop center. Kemudian bina kemudahan awam, farmasi, hospital, bila banyak ilmuwan. Jadi keperluan kemudahan. Kalau ramainya lahir orang-orang macam Ibn Sina, tokoh-tokoh dalam perubatan, bermakna keperluan perubatan atau wujudnya farmasi, wujudnya hospital. Okay, kemudian menubuhkan Majlis Al-Munazarah sebagai R&D. R&D untuk ulama-ulama ini mengembangkan ilmu. Okey, Khalifah Kerajaan Abbasiyah yang ketiga iaitu Al-Ma'mun, yang terkenal lah Al-Ma'mun bin Harun al-Rashid, iaitu yang keempat Al-Ma'mun ni anak kepada Harun al-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi, merupakan khalifah ketujuh, memerintah selama 20 tahun pada tahun 198 Hijrah hingga 218 Hijrah. Kalau kita lihat sumbangannya, memperkemaskinilah, lebih pada mempergiat usaha penterjemahan karya daripada bahasa-bahasa Rom, bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab, kerana Baghdad adalah negara Arab. Kemudian menjadikan Baitul Hikmah, iaitu perpustakaan agung, sebagai pusat penterjemahan negara. Yang ketiga, membina Balai Cerak. Balai Cerak sebagai pusat penyelidikan ilmu. Okey, kalau kita tengok Harun al-Rashid, dia wujudkan majlis, tapi tempat dia tak buat. Majlis saja. Dia ada wujudkan jawatan kuasa pusat penyidikan ilmu, iaitu nama Majlis Al-Munazarah. Manakala zaman Al-Ma'mun ni dia bina tempat itu Balai Cerak sebagai pusat penyidikan ilmu. Balai Cerak ni macam kita hari ni lah, cerak bintang, bulan, kaji matahari. Kalau kata siapa yang ada pengalaman pergi ke Clock Tower, biasa dengar tak nama Clock Tower? Okey, kalau di Masjidil Haram di Mekah kan ada jam besar. Okey, siapa yang ada pengalaman naik jam besar, di atas jam besar tu, dalam jam besar tu, Ustazah berpengalaman naik ke Clock Tower Masjidil Haram. Di Clock Tower itu ada sebesar-besarnya kita kata alat-alat ataupun kita kata alat untuk kajian bagi mengkaji pergerakan bintang, bulan dan juga planet-planet di angkasa lepas. Ada stetoskop yang besar, ada jam digital yang sangat besar untuk melihat daripada masa, minit, saat sehingga nano lah. Sebesar-besar mata memandang. Kemudian bagaimana mereka mengkaji dan meletakkan di atas tu sebagai satu galeri
kajian-kajian berkaitan dengan pencerapan, balai cerap. Diistilah sebagai balai cerap lah. Jadi siapa yang ada peluang, ada rezeki boleh pergi Mekah, usahalah kalau ada rezeki naiklah ke clock tower. Dalam clock tower tu dia dalam 6 saat je naik dipanggil apa tu, lift tu kan. Sampai ke atas tu dia buat satu galeri balai cerap. Cantik, dalam tu sangat cantik. Dan menjadi ketakjuban takjub sangat kita kepada ilmu falak. Sebab penting ilmu falak ni tentang masuk waktu kan, pergerakan bulan matahari masuk waktu berkenaan dengan masuknya masuknya bulan baru dan sebagainya. Pergerakan-pergerakan kita kata yang berlaku dalam galaksi. Okey, baik. Kita tengok jatuh bangun negara kerajaan Abbasiyah ini. Okey, mari kita lihat apakah faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Okey. Ustazah harap nampak. Terkecil pula. Okey. Boleh. Okey. Ada 6 faktor kegemilangan. Ustazah pecah 3-3. Ada 6 faktor agama, politik, ekonomi, sosial, ketenteraan dan pendidikan. Okay, ada 6 faktor. Ustazah pecahkan kepada 3-3 sebab nak memudahkan penglihatan mata. Baik, faktor pertama agama. Yang pertama ialah galakkan khalifah yang memberikan peruntukan khas melalui Baitul Mal untuk para ulama buat aktiviti dakwah. Kita sumbangan dari segi agama lah, kena bagi satu dana daripada Baitul Mal, daripada pembandaran negara untuk aktiviti dakwah. Yang kedua, semangat jihad yang tinggi aspek penguasaan ilmu, iaitu ilmu bahasa, kejuruteraan, sains, perubatan yang memertabatkan tamadun Islam pada waktu itu oleh tokoh-tokoh yang kita kenali sebagai Ibn Sina, Al-Khawarizmi, Jabir, Ibn Qayyim dan sebagainya. Ramai. Yang ketiga, peranan institusi pendidikan seperti masjid dan istana khalifah sebagai pusat pengajian. Okey, itu dia aspek agama. Ada tiga penting. Peruntukan khas, kemudian semangat jihad, yang ketiga institusi pendidikan, masjid dan istana. Okey, yang kedua aspek politik, kebijaksanaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menjadikan Baghdad sebagai pusat pentadbiran. Abu Ja'far ni khalifah kedua, betul? Kan? Bijaknya mengubah daripada Damsyik ke Baghdad. Kenapa? Kerana kalau kita lihat daripada peta ni, Baghdad ni dia jadi center tengah. Nampak tak? Dia dekat tengah antara sebelah kita sebelah timur, yang ni sebelah barat. Sebab tu dia jadi Asia Barat. Kalau tengah-tengah ni dia panggil negara Arab ni berada di Asia Barat. Kan? Dia berada di tengah-tengah. Peta ni dia tak full lah. Kalau aspek fullnya, kita negara Malaysia, negara yang paling jauh sekali apa? Jepun lah kan. Jadi Baghdad ni berada di tengah-tengah. Itu dia punya, kita kata logiknya, kita kata centerkan Baghdad di tengah-tengah. Okey, yang kedua, pemberontakan dan perbalahan Syiah di Baghdad. Masih kekal Syiah yang ada di Baghdad, dan golongan utara dan selatan Syria dihapuskan. Okey, maksud pemberontakan ni mungkin dibunuhlah pada zaman tersebut. Pemberontak-pemberontak ni dibunuh supaya dapat kontrol keamanan. Okey, yang ketiga, kestabilan politik kerajaan Abbasiyah. Kestabilan politik memajukan negara. Okey, itu 3 perkara penting aspek politik. Pertama, Baghdad sebagai one stop center, bijaksananya khalifah. Yang kedua, pemberontakan perbalahan dihapuskan. Yang ketiga, kestabilan politik. Kita tengok ekonomi. Okey, ini dia punya signifikan kepada kedudukan Baghdad di tengah-tengah laluan perdagangan dari timur dan barat sebagai pusat tumpuan aktiviti perdagangan. Kalau kita tengok, kalau di Syria tu dia jadi atas, kan? Damsyik tu negara tu di atas. Dan dilihat di situ Baghdad berada di bawah. Kan? Ustazah kembali pada peta. Kan? Damsyik di sini, di sebelah utara. Jadi maksudnya keperluan kepada perdagangan laut
dengan menjadikan laut antara jalan utama untuk perkembangan ekonomi. Baik, yang kedua sektor pertanian, perindustrian, dah ada industri. Industri mungkin kita kata baju, pakaian, industri kain kan. Pertanian, kita kata bijirin dan sebagainya. Perdagangan, bila ada industri, dah ada trading ya. Kita ada perdagangan. Dominasi pasaran antarabangsa ya, kerana upaya memenuhi permintaan pasaran semasa. Maksudnya menggunakan jalan laut sebagai jalan perdagangan. Yang ketiga, inisiatif khalifah membina empangan. Dah ada empangan. Empangan yang glamour iaitu di Mekah ya, yang disumbangkan oleh seorang ratu, nama dia Empangan Zubaidiah. Perempuan ya, seorang ratu yang menyumbangkan duit simpanannya untuk membina empangan di Mekah ya, membina empangan ya, iaitu pusat-pusat perniagaan dan rumah api. Rumah api ni penting untuk laut ya, untuk pedagang-pedagang yang menggunakan kapal laut. Okey, yang keempat, sumber dan pengurusan Baitul Mal yang sistematik. Kita kata pengurusan pembenaran negara lah ya. Itulah sumber utama negara, iaitu Baitul Mal yang lebih sistematik, yang memberi banyak peluang pekerjaan untuk rakyat ya, membina, banyak bagi dana untuk perkembangan aktiviti dakwah dan juga perkembangan aktiviti ilmu. Okey, itu adalah kita kata faktor dari segi aspek ekonomi. Baik, kemudian aspek sosial, aspek kemasyarakatan. Ada 3 perkara penting, iaitu layanan yang ada daripada khalifah, menghapuskan penindasan dan penghambaan ya, khalifah yang adil. Yang kedua, bebas mengamalkan agama, mewujudkan suasana harmoni. Okey, maksudnya orang Yahudi yang bukan Islam, mereka yang duduk di bawah pemerintahan kerajaan Abbasiyah, mereka juga bebas hidup harmoni ya, menyumbang pada kerajaan ya, dan mereka bebas mengamalkan agama ya. Yang ketiga, orang bukan Islam, itulah Ustazah sebut, orang Yahudi ya, orang yang bukan Islam, khususnya orang Parsi. Orang Parsi ni orang Iran ya, orang Iran ya, negara Parsi adalah negara Iran, diberikan peluang memegang jawatan seperti jawatan Perdana Menteri. Maksudnya pada zaman ini telah diberi peluang kepada orang bukan Islam memegang jawatan Perdana Menteri. Jadi kita boleh ambil ibrah lah kan. Bolehkah Malaysia bagi kepada orang bukan Melayu Islam sebagai Perdana Menteri? Itu menjadi ibrah pada kita ya. Kalau kita bagi Perdana Menteri kepada orang bukan Islam dan bukan Melayu, adakah satu hari nanti Malaysia akan jadi macam Singapura? Itu ibrah yang kita nak kena ambil daripada sejarah sebelumnya ya. Okey, baik. Aspek ketenteraan ya, strategi peperangan yang mantap seperti strategi Al-Qaradis ya, ada satu strategi yang diberi gelaran Al-Qaradis, telah berjaya mengalahkan serangan musuh. Okey, yang kedua, inovasi peralatan. Okey, baik. Ada peralatan yang moden pada zaman ini, iaitu manjanik. Apa maksud manjanik? Manjanik ni dia macam meriam. Meriam yang kita kata yang dia macam kalau siapa yang biasa tengok satu filem Troy, apa lagi? Dia ada tunjuk bentuk-bentuk meriam pada zaman tersebut. Macam hari ini meriam yang kalau kita tengok di Kota Formosa, yang kita nampak dia macam stetoskop yang kita masuk berbola tu kan. Manjanik ni dia macam ada satu kayu tuil yang dia lantun kita kata peluru tu lah ya. Manjanik adalah satu bentuk meriam. Nanti Ustazah akan cuba tunjukkan contoh-contoh gambar ya. Manjanik ada dalam buku teks sebenarnya ya. Manjanik adalah satu bentuk meriam ya. Okey, Ustazah ada tengok filem Troy, jadi filem tu menunjukkan itulah manjanik. Kemudian dababah ya, dan barut. 3 ni adalah di antara peralatan yang moden pada zaman kerajaan Abbasiyah yang tidak ada pada kerajaan Rom. Okey, yang ketiga, keprihatinan pemimpin menjaga kebajikan tentera melalui pemberian gaji dan bonus. Zaman tersebut dah ada bonus pada tentera. Macam hari inilah kerajaan kita bagi bonus kepada
polis, kepada pasukan-pasukan frontliner dan sebagainya. Itu contohlah. Okey, yang keempat, dasar keterbukaan keanggotaan tentera kepada orang bukan Arab. Ya, seperti Parsi dan Turki. Okey, Parsi, Iran bukan Arab, Turki juga bukan Arab. Ya. Itu yang membuatkan kekuatan pasukan. Orang Turki kuat dari segi anggota tenteranya. Ya, orang Turki. Ya, baik. Kemudian yang keenam, pendidikan. Aktiviti penterjemahan bahasa asing ke dalam bahasa Arab menggalakkan penguasaan kemahiran disiplin ilmu. Yang kedua, perkembangan pelbagai bidang ilmu melahirkan ramai sarjana dan ilmuwan Islam yang saya nyatakan Ibn Sina, Jabir, Al-Idrisi dan ramai lagi. Yang ketiga, galakan khalifah seperti Khalifah Al-Ma'mun dengan memberi biasiswa. Maksudnya waktu itu dah ada sistem peperiksaan. Bila ada pusat pengajian, dah ada sistem peperiksaan. Jadi bila ada sistem peperiksaan, mereka boleh melanjutkan pengajian mereka yang lebih tinggi dengan kerajaan memberi biasiswa kepada pelajar-pelajar cemerlang. Kalau hari ini, apakah biasiswa pelajar cemerlang? Siapa boleh sebut? Siapa tahu biasiswa hari ini? Biasiswa apa? Kalau pada sekarang ini, biasiswa untuk pelajar cemerlang di Malaysia ialah di antaranya tajaan JPA. Tajaan daripada syarikat-syarikat seperti Petronas, biasiswa Petronas, biasiswa TNB, kan, biasiswa Telekom, okay, biasiswa Sam Darby, ya, biasiswa daripada MARA, kan. Itu adalah contoh bagaimana penglibatan GLC memberi biasiswa kepada pelajar-pelajar cemerlang membantu untuk menambah kepakaran tenaga mahir negara. Begitu juga pada zaman tersebut. Khalifah Al-Ma'mun bila bagi biasiswa kepada pelajar-pelajar cemerlang, apa dia punya impak dia? Impaknya ialah ramai tenaga mahir lahir daripada zaman tersebut yang boleh memberi sumbangan kepada kerajaan semula. Okey? Yang keempat, kemudahan institusi pendidikan seperti masjid, istana khalifah, perpustakaan dan pusat pengajian sebagai pusat perkembangan ilmu. Okey, baik. Ustazah hitamkan supaya boleh kamu turunkan sebagai not penting ni. Ya, ada 6 faktor kegemilangan, iaitu agama, politik, ekonomi, sosial, ketenteraan dan pendidikan. Mari kita lihat pula jatuhnya kerajaan tersebut. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan kerajaan tersebut merosot? Tadi faktor yang menyebabkan gemilang, kan? Kalau kita lihat ada 4 faktor. Ya? Faktor politik, sosial, ekonomi, ketenteraan. Maksudnya pendidikan dan agama tidak menyumbang kepada kemerosotan. Yang menyumbang kepada kemerosotan adalah politik, sosial, ekonomi dan ketenteraan. Okey? Kita lihat apakah faktor yang menjadi sumbangan besar kepada kejatuhan politik, iaitu campur tangan pegawai berbangsa Parsi dan Turki dalam pemerintahan. Nampak tak? Ustazah sebutkan tadi, aspek politik, melantik, mana tadi? Yang Ustazah kata melantik orang Parsi bukan Islam sebagai Perdana Menteri. Aspek sosial kan? Orang bukan Islam sebagai Perdana Menteri. Boleh bagi peluang mereka pegang jawatan. Tetapi kesannya ialah bila orang-orang ini pegang jawatan, campur tangan mereka berbeza. Macam kita hari inilah, nampak campur tangan daripada kerajaan bukan Islam, kan? Maksudnya ada kepentingan mereka dalam campur tangan tersebut. Nampak macam memberi, kita kata, faktor kegemilangan. Tetapi bila lama-kelamaan dia menjadi kemerosotan. Ya? Yang kedua, perebutan kuasa antara khalifah seperti Al-Muntasir dan Al-Mu'tas. Ini adalah pemerintahan yang akhir yang menyebabkan institusi khalifah menjadi semakin lemah. Perebutan kuasa di kalangan kita kata anak-anak pemerintah untuk naik sebagai kerajaan, sebagai khalifah. Ya, sebab monarki kan. Okey, yang ketiga, perpecahan wilayah memberi peluang kepada pembentukan kecil kerajaan Saljuk dan Buat. Kerajaan Saljuk ini adalah satu kerajaan penumbuhan Uthmaniyah ada sumbangan kerajaan Saljuk. Sebab apa? Ertugrul berkahwin dengan isterinya daripada kerajaan Saljuk. Bagaimana membina kekuatan. Saljuk ni adalah kerajaan-kerajaan yang telah sedia ada. Tapi kerajaan kecil. Seperti Saljuk, Buai, Syiah. Syiah pun dah ada kerajaan-kerajaan tersendiri. Sosial,
Aspek kemasyarakatan, sosial, kebanyakan rakyat terabai. Sebab apa? Khalifah ni suka bergaduh, nak merebut kuasa, jadi rakyat terabai. Kemudian berlaku pemberontakan di kalangan Syiah dan Khawarij. Syiah dan Khawarij ni daripada zaman Khulafaur Rasyidin sehingga hari ini sentiasa berlaku pemberontakan. Kerana dasar mereka. Sebab bagi mereka halal membunuh orang-orang ahli sunnah wal jamaah. Itu Syiah punya dasar mereka. Sebab itu sentiasa mengganggu ketenteraman awam. Ekonomi, kita lihat apabila berlaku pemberontakan oleh orang-orang Syiah, kemudian menyebabkan pedagang luar tidak berani datang ke Baghdad. Sebab berlaku pemberontakan, mereka takut untuk datang. Pelabur-pelabur tak berani nak datang. Terus kita sebut senang. Bahasanya pelabur-pelabur lah ya. Kemudian hal ini menyebabkan dana Baitul Mal merosot. Bila tidak ada pelabur, tidak ada hasil negara. Macam kita hari inilah. Disebabkan COVID, pelabur-pelabur tidak buka kilang, tak boleh operasi kilang-kilang ataupun invest mereka, kemudian menyebabkan hasil negara pun merosot. Sama macam berlaku pada Abbasiyah. Yang kedua, sektor pertanian juga merosot. Kenapa? Bila tak ada duit, kan? Bila masalah kewangan, jadi banyak benda tak boleh nak support. Menyebabkan pertanian juga merosot. Tak boleh nak baiki kemudahan sistem pengairan, mungkin tak boleh bagi upah, mungkin tak boleh bagi kita kata macam kita hari ini, masalah kewangan menyebabkan kita banyak benda pertanian yang tidak boleh dibangunkan. Macam contoh Ustazah boleh kongsi ialah kita dulu ada industri gula. Kita ada padang terap, ada gula cuping. Disebabkan kita masalah kewangan menyebabkan akhirnya kilang gula kita tutup, ladang-ladang tebu semua ditutup. Kita banyak ekspor, kita banyak import, import gula daripada luar. Itu adalah bukti bahawa pertanian merosot. Tamadun sesuatu bangun kerana hebatnya sumbangan mereka dalam aspek pertanian. Kalau kita lihat pada zaman tamadun kerajaan purba pun pertanian juga. Baik ketenteraan, pertahanan tentera yang lemah menyebabkan musuh menyerang seperti orang-orang Armenia dan Georgia. Kemudian serangan tentera Mongol, Halaguhan. Mongol ni sebelah China, yang meruntuhkan kekuatan kerajaan Abbasiyah, Halaguhan ni. Sebab itu ada yang Ustazah pernah kongsi sebelum ini, kita lihat bagaimana para ulama tafsir melihat kepada ganasnya kerajaan Halaguhan membunuh umat Islam pada waktu itu sehingga digelar sebagai kerajaan Ya'juj Ma'juj. Sampai macam tu sekali. Serangan daripada tentera Mongol menyebabkan jatuhnya Abbasiyah. Okey, baik. Kita lihat iktibar. Yang ni yang menjadi faktor penting kenapa kita belajar sirah. Kita ambil iktibar pengajaran. Daripada pemerintahan kerajaan Abbasiyah, kita sebagai umat Islam. Okey, poin kat sini ialah Ustazah merahkan frasa penting supaya kamu tulis frasa. Isinya ialah kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa untuk meneraju urusan pentadbiran. Okey, wujudnya kata hubung. Kata hubung supaya urusan berjalan lancar. Ini adalah huraian. Okey, mohon maaf atas typing error. Okey. Yang kedua, sebagai umat Islam kita hendaklah apa? Contohi dan praktikkan ciri-ciri kepimpinan Islam dalam pentadbiran agar sebagai kata hubung menjadi contoh ikutan terbaik. Yang ketiga, sebagai umat Islam kita hendaklah memanfaatkan sumber yang ada dengan bijak agar kata hubung mampu bersaing di peringkat global, iaitu antarabangsa. Semua sumber yang kita ada, sumber pertanian, sumber industri, apa lagi? Sumber penternakan, kalau kita ada sumber-sumber ini, negara kita akan stabil, Sebab kita tak perlu import makanan daripada luar. Negara kita sudah mencukupi sumber-sumber untuk perolehan, kita kata hasil dan juga keperluan masyarakat setempat. Yang keempat, sebagai umat Islam kita hendaklah memiliki perasaan cinta supaya kata hubung dapat meningkatkan amalan patriotisme dalam diri. Yang kelima, sebagai umat Islam kita hendaklah mengeratkan perpaduan antara kaum agar keharmonian terpelihara. Yang keenam, kita sebagai umat Islam hendaklah sebagai umat Islam kita hendaklah memperbanyak penerokaan ilmu agar
kegemilangan tamadun Islam terus terjamin. Jadi kalau iktibar ini biasanya dia minta terangkan dua iktibar. Jadi kalau terangkan dua iktibar, apakah pilihan yang terbaik? Ustazah, daripada 6 pilihan ini, kalau kamu ingat, tokoh-tokoh ini lebih pada ilmu. Kan? Pembinaan balai cerap dan sebagainya, perkembangan ilmu. Jadi ambil tajuk, ambil point, perbanyakkan penolakan ilmu. Yang kedua, kamu boleh ambil pemimpin yang berwibawa. Ya, sebab ini agak mudah untuk diingati. Ya. Harun Ar-Rashid adalah pemimpin yang berwibawa dan mudah kamu untuk jadikan sebagai iktibar. Ingat tokoh, ingat sumbangan dan kamu akan nampak apa iktibar dia. Pertama, pemimpin yang hebat, pemimpin yang berwibawa. Kemudian kita kata penerokaan ilmu, memperbanyakkan penerokaan ilmu. Okey, standby, tambahan. Kalau minta 2, kan saya selalu sebut berikan 3 kan. Satu sebagai spare tayar. Ambillah memiliki perasaan cinta akan negara. Ya, hubul watan. Cinta akan negara, cinta tanah air dapat meningkatkan amalan patriotisme. Ini adalah contoh jawapan-jawapan yang boleh kamu tulis nanti dalam soalan terangkan. Okey, ada soalan nak tanya Ustazah? Ustazah cuba tengok chat. Okey, baik. Mari kita lihat, ini adalah contoh latih tubir yang Ustazah sertakan skema jawapannya. Ya, kenapa? Kadang-kadang ialah kita bila jumpa soalan ni, apa jawapan nak ditulis? Jadi Ustazah bagi siap-siap jawapan untuk anak-anak melihat kepada apakah keperluan jawapan. Okey, soalan. Nyatakan secara ringkas sejarah. Soalan ni minta sejarah kerajaan Abbasiyah kan? Kan, sejarah kerajaan Abbasiyah. Jangan tulis nama saja. Maksudnya kena tulis frasa diambil sempena. Perkataan frasa diambil sempena nama saudara, bapa saudara Muhammad, saudara Rasulullah SAW iaitu Al-Abbas, iaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ini penting. Ya? Ambil daripada frasa ni. Diambil sempena nama bapa saudara Rasulullah SAW. Kena ambil daripada sini sebagai frasa penuh untuk sejarah ringkas. Okey. Biasanya nyatakan 1 pun dah mencukupi. Tapi kalau lihat 4 markah, bagi 2. Ini dia bagi 4 kan? Biasanya 2 dah memberi 4 markah. Okey. Nak ingat, diperintah oleh 37 orang khalifah. Yang ketiga, nak ingat yang mudah, pemerintahan di Baghdad, Iraq. Okey. Boleh Mungkin tempoh susah nak ingat sebab nombor ni susah nak ingat. Ya. Okey, yang paling mudah ialah pengasas. Pengasas nama khalifah pertama boleh juga. Ya. Kamu tulis Abu Abbas bin Muhammad bin Ali As-Saffah tu sebagai nama pengasas. Ya. Okey, yang kedua, nyatakan 4 orang khalifah kerajaan Abbasiyah terkenal iaitu Abu Abbas Abdullah bin Muhammad Ali As-Saffah. Yang kedua, Abu Ja'far Abdullah Muhammad bin Ali. Harun Ar-Rashid Muhammad Al-Mahdi Al-Mansur. Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rashid. Biasanya soalan minta nyatakan 2 sahaja. Jadi kalau 2 agak-agak mudah kamu nak ingat siapa. Kalau kamu ingat nama pengasas, yang kedua ingat Harun Ar-Rashid. Itu mudah yang diingati ya. Ataupun anaknya Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rashid. Okey, jelaskan 2 sumbangan khalifah. Kat sini kita tengok 2 sumbangan khalifah. Dinyatakan nama Abu Ja'far iaitu khalifah kedua. Manakala khalifah Al-Ma'mun adalah khalifah keempat. Ingat gambar tak? Abu Ja'far ni Ustazah lebih kepada gambar masjid. Perasan tak? Kan? Khalifah Al-Ma'mun, balai cerap. Kan? Ingat gambar, insya-Allah mudah-mudahan kamu akan ingat. Okey, gambar masjid yang Ustazah tulis tu. Okey, membina Masjid Syarqiyah sebagai pusat aktiviti dakwah. Okey. Yang kedua, memindahkan pusat pentadbiran Damsyik ke Baghdad. Insya-Allah boleh ingat, ya. Sebab kadang-kadang daripada gambaran-gambaran tersebut kita akan datang balik dia panggil long term memory kita tu akan recall balik ya. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun mempergiat usaha penterjemahan, kemudian beasiswa. Paling senang nak ingat beasiswa lah. Ya. Okey, kemudian bina balai cerap. Itu senang nak ingat ya. Beasiswa, balai cerap. Ya, sebab tu saya bubuh gambar balai cerap. Yang ketiga,
Khalifah Harun Rashid bin Muhammad Al-Mahdi. Okey, apa sumbangan dia? Okey, Baitul Hikmah, perpustakaan. Kemudian okey, boleh juga kalau nak ingat kalau nak ingatkan mazhab Hanafi, sistem cukai, iaitu kitab Al-Kharaj. Boleh juga. Okey, mudah juga, kemudahan iaitu farmasi dan pusat pengajian. Okey, soalan B1. Jelaskan 2 faktor kegemilangan. Okey. Kita pelajari tadi 6 faktor. Dia nak 2 saja. Tapi bagaimana skema ni dia tolong bantu kita bagi sampai 4. Ya. Okey. Dia bagi faktor politik. Aspek kegemilangan faktor politik iaitu Baghdad pusat one stop center. Iaitu kebijaksanaan khalifah. Yang kedua, kestabilan politik. Okey. Ekonomi. Macam mana nak ingat ekonomi? Ekonomi sebagai kedudukan Baghdad sebagai tengah-tengah pusat perdagangan. Itu ekonomi lah. Okey. Yang kedua, sumber pengurusan Baitul Mal. Jadi poin penting ialah Baitul Mal dan juga laluan perdagangan. Itu ekonomi. Aspek ketenteraan, alatan moden yang canggih seperti manjanik, dabbabah yang tadi kan. Kemudian pemimpin utamakan kebajikan tentera bagi gaji dan bonus. Itu senang nak ingat. Okey, aspek sosial, aspek kemasyarakatan iaitu layanan adil pada khalifah. Yang kedua, kebebasan amal agama. Macam kita lah di Malaysia. Kita bagi kebebasan mengamalkan agama bagi orang India, orang Cina, boleh buat kuil. Cuba kita bayangkan kalau kita berada di negara, contoh negara Vietnam kan. Vietnam ke negara, kita kata negara bukan Islam. Boleh tak kita nak buat masjid besar-besar? Negara lain ataupun agama lain, dia tidak toleransi sebagaimana agama Islam. Kita ni walaupun agama Islam, kita izinkan juga, kita tidak menjadikan halangan kepada bangsa ataupun kita kata kaum India beragama Hindu untuk membina kita kata berhala sebesar di Batu Cave kan. Itu menunjukkan bahawa kita sendiri toleransi kepada mereka dan mereka bebas untuk mengamalkan agama. Begitu juga bagi kaum Cina, bangsa Cina yang membina temple park, temple, kuil-kuil di Pulau Pinang, sehingga satu bukit bendera tu jadi satu temple kan. Kita pun melihat kepada keadaan bagaimana agama Islam begitu toleransi dengan bangsa dan agama yang lain. Manakala agama lain tidak toleransi. Kalau kita tengok di Eropah sendiri pun orang Islam mereka pukul, mereka terajang, mereka bunuh ikut suka hati mereka. Tidak ada toleransi bagi mereka. Itu nampak perbezaan dari segi sosial. Okey, baik, kita lihat 2 faktor kegemilangan kerajaan Abbasiyah. Okey, pendidikan. Okey. Pembinaan, kemudahan pendidikan. Okey, masjid dan istana khalifah. Yang kedua, galakkan Khalifah Al-Ma'mun bagi beasiswa. Tu Ustazah ulang balik. Okey. Kalau pendidikan, kemudahan pendidikan seperti masjid, istana, iaitu kemudahan institusi. Yang kedua, galakkan Khalifah bagi beasiswa pada pelajar cemerlang. Itu mudah nak ingat. Okey, kita lihat faktor jatuhnya, kemerosotan. Abbasiyah pertama, campur tangan orang Parsi. Dah lantik sebagai Perdana Menteri, mereka mestilah campur tangan. Okey, yang kedua, perebutan kuasa. Al-Muntasir dan Mu'taz, perebutan kuasa. Okey, aspek sosial, kebajikan rakyat terabai, yang tadi kita ulang balik. Kemudian pemberontakan. Siapa yang memberontak? Syiah Khawarij. Kena ingat daripada zaman Khulafaur Ar-Rasyidin sehingga Abbasiyah, Khawarij dan Syiah ini tidak lekang, masih lagi disebut-sebut sebagai golongan pemberontak. Okey, aspek ketenteraan, kenapa menjadi merosot? Pertama, tentera lemah. Walaupun bagi bonus, tapi pertahanan tu lemah. Mudah diserang oleh Georgia dan Armenia daripada musuh. Kemudian tentera Mongol menyerang, iaitu kerajaan Halaguhan, menyebabkan Abbasiyah terus jatuh. Sehingga menyebabkan wujudnya serpihan, sementara Nenek Uthmaniyah tu serpihan yang kerajaan Ayubiyah, Mamlukiyah, Fatimiyah. Okey, terangkan 3 iktibar yang boleh diambil
Kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa. Okey, nampak kat sini. Soalan terangkan, mesti ada kata hubung supaya. Kita hendaklah mengeratkan perpaduan antara kaum agar. Nampak wujud kata hubung kat sini. Kita hendaklah memiliki perasaan cinta akan negara dengan meningkatkan patriotisme dalam diri agar. Nampak? Diwujudkan kata hubung supaya ia menepati markah yang dikehendaki. Okey, baik. Kita lihat yang terakhir. Ustaz minta maafnya ada seminit. Ustaz ajar. Kita lihat bagaimana nak jawab soalan kehebat. Okey, stimulus yang diberi adalah perkembangan ekonomi kerajaan Abbasiyah menjadikan umat Islam menikmati taraf hidup yang tinggi. Berdasarkan pernyataan di atas, terangkan bagaimana peranan yang boleh dimainkan oleh generasi sekarang untuk mengekalkan kegemilangan tersebut. Okey, apakah stimulus ni? Stimulus ni cerita pasal ekonomi. Okey, ekonomi menjadikan taraf hidup tinggi. Taraf hidup siapa? Umat Islam. Dia kata bagaimana. Bila minta bagaimana, dia mesti jawapan cara. Bagaimana peranan yang boleh dimainkan oleh generasi sekarang? Kita lah tu untuk mengekalkan kegemilangan tersebut. Apa cara yang kita boleh mainkan peranan? Okey, jawapan dia berusaha melengkapkan diri dalam pelbagai bidang ilmu. Jawapan dia ialah pelbagai bidang ilmu. Berusaha, cara dia. Cara apa? Kita kena kuasai bidang ilmu. Nampak tak kata hubung kat sini? Okey, isi perlu ada kata hubung untuk wujudkan huraian. Melahirkan tenaga kerja pakar dalam bidang tertentu, nampak huraian. Hal yang demikian sebagai huraian lanjut ataupun kesannya, Ustazah suka perkataan kesannya, dapat menyumbang kepada peningkatan pendapatan negara, huraian lanjut. Okey, nampak frasa oleh itu ataupun kesimpulannya, setiap umat Islam hendaklah berusaha bersungguh-sungguh. Okey, kat sini dia punya olahan dia bersungguh-sungguh untuk menguasai ilmu dan kemahiran supaya olahan menariknya adalah kata hubung supaya dapat menjana pendapatan yang baik kepada keluarga, seterusnya dapat memajukan ekonomi negara. Kesimpulan. Kat sini isi 1 markah, huraian 2 markah, dapat huraian lanjut lagi 1 markah, kesimpulan 4 markah. Jadi 4 markah penuh. Itu adalah kaedah menulis soalan hebat. Jadi Ustazah mohon anak-anak boleh dapat manfaat daripada perbincangan kita pada malam ini. Jadi Ustazah ada sertakan latihan dan juga skema ini di dalam buku dalam Google Drive yang Ustazah kongsikan dengan anak-anak dan juga nota yang Ustazah kongsikan sebentar tadi. Ya, boleh anak-anak dapatkan daripada Google Drive yang Ustazah sediakan supaya dapat memberi manfaat pada anak-anak insya-Allah. Ya. Jadi setakat ini saja daripada Ustazah. Ada soalan tak yang anak-anak nak tanya? Ada soalan daripada anak-anak? Ada. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Diharap semua dapat ambil manfaat dan perkongsian Ustazah membantu anak-anak semua dalam memahami tajuk dan juga menguasai teknik menjawab peperiksaan. InsyaAllah semua sahaja tajuk-tajuk yang kita dah bincang, Ustazah dah sendkan skema latih to be. Ya, perlu anak-anak belajar menjawab soalan dengan melihat skema yang betul. Kenapa? Melatih menjawab yang betul itu adalah satu latihan yang terbaik. Maksudnya, latihan melihat skema. Menjawab dengan merujuk pada skema jawapan yang betul. Ya, insya-Allah mudah-mudahan sebersikit dapat membantu meningkatkan markah anak-anak dan juga penguasaan kepada topik pembelajaran tingkatan 4 dan juga seterusnya tingkatan 5 nanti. Insya-Allah daripada Ustazah aku lakukan hadza wastaghfirullah li wa lakum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.